Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan ketiga akan menjelaskan tentang keburukan dan kebaikan virus TikTok kepada masyarakat pada masa kini. Apa itu TikTok? TikTok adalah salah satu aplikasi telefon yang membenarkan penggunanya untuk merakam pelbagai video serta diiringi pelbagai genre muzik sebagai music background. Iringan muzik tersebut juga boleh dipercepatkan ataupun boleh diperlahankan, ataupun ia juga boleh ditapis dengan pelbagai pengubahsuaian agar video tersebut nampak lebih menarik. Pengguna juga boleh menghasilkan video komedi dan menggunakan pergerakan mulut secara senyap dan mengikut rentak muzik yang popular, yaitu lip sync. TikTok juga menyediakan perkhidmatan untuk menyebarluaskan video yang telah direkam itu kepada rangkaian media sosial. Dapat difahami, TikTok ini hanyalah sebuah aplikasi yang akan dicorakkan oleh pengguna untuk menari mengikut rentak dalam masa beberapa minit. Setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini ada hukumnya yang tersendiri. Begitu juga dengan TikTok ini. Pada dasarnya, aplikasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok juga ini dibolehkan jika ia bermanfaat kepada masyarakat dan individu itu tersendiri. Hal ini bertepatan dengan al-aslu fi syai'an al-ibaha hatta yadullu ad-dalil ala tahrim, yakni pada asal sesuatu hukum itu adalah diharuskan sehingga munculnya dalil ke atas pengharamannya. Hukum ber-TikTok boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Makruh apabila ia tidak mendatangkan sebarang kesan yang baik kepada sesiapapun. Haram apabila ia mendatangkan pelbagai kesan yang buruk kepada masyarakat ataupun individu itu sendiri. Dan ia juga boleh dibenarkan ataupun digalakkan jika hiburan itu mendatangkan kesan yang sangat baik kepada masyarakat dan individu itu sendiri. Dalam ilmu usul fiqh, hukum tidak ditujukan kepada benda, namun ia ditujukan kepada perbuatan manusia. Jadi, anda sudah sedia maklum apakah itu TikTok? Dan anda pun mesti tahu macam mana aplikasi tersebut digunakan, bukan? Bila kita tengok, apabila pengguna menyalahgunakan aplikasi tersebut, ianya telah mengundang persepsi yang buruk masyarakat terhadap aplikasi tersebut. Antaranya ialah apabila sesuatu trend itu diangkat, pengguna gemar meniru aksi tersebut. Contohnya, bila kita tengok dalam TikTok, banyak sangat video gelek di mana video gelek itu kebanyakannya dipertayangkan oleh wanita, golongan wanita. Mereka membuka aurat. Apabila mereka membuka aurat, keadaan tersebut akan mengundang syahwat kepada orang, terutamanya lelaki. Bukan itu sahaja, TikTok juga turut mengundang aktiviti pergaulan bebas. Antaranya ialah apabila sesuatu trend, contohnya kita ambil yang gelek tadi tu, ada juga video yang sedik gelek dengan lelaki. Bukan itu je, dengan TikTok juga terdapat satu video di mana mereka mempersendakan solat. Apabila mereka ingin solat, mereka jadikannya sebagai bahan gurauan dengan menggunakan lagu daripada TikTok, ketawa ketika nak solat. Walaupun benda ini mereka anggap gurauan, tetapi tidak pada mata pandangan masyarakat apabila melibatkan sensitiviti agama. Jadi, keburukan ini adalah datang daripada diri pengguna itu sendiri. Kalau pengguna itu bijak menggunakan aplikasi TikTok, maka benda yang baiklah yang akan datang kepada dia dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat. Jika tidak, maka sebaliknya lah yang akan berlaku. Okay, seterusnya kita cerita pasal kebaikan TikTok. Kalau kita dengar je pasal TikTok ni, yang terlintas di fikiran kita adalah orang menari-nari, bergelek-gelek, buat challenge yang pelik-pelik, challenge yang bukan-bukan. Sebenarnya aplikasi TikTok ni, penyampaian TikTok ni, apa yang kita ingin sampaikan dalam TikTok, apa yang kita ingin tonton dalam TikTok tersebut adalah dari diri kita sendiri, sama ada kita mahu membawa kepada kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan yang pertama wujudnya TikTok ini adalah dapat menyebarkan dakwah Islam. Seperti yang kita ketahui, bukan orang Malaysia saja yang gunakan aplikasi TikTok ni. Bahkan di seluruh
seluruh dunia. Maka umat Islam pun mengambil inisiatif ini untuk menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Terdapat banyak video yang berunsur Islamik telah dikongsikan melalui media sosial TikTok ini. Dan setelah dikaji, terdapat lebih daripada 16 bilion hashtag mengenai Islam dikongsikan di laman sosial TikTok ini. Kebaikan yang kedua adalah menyedarkan masyarakat luar tentang apa yang berlaku tentang keadaan orang Islam yang tertindas pada masa kini. Orang luar ini, mereka tidak mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi tentang orang Islam seperti di Uyghur, Palestin, Rohingya. Jadi, TikTok inilah yang menjadi medium TikTokers Muslim untuk mendedahkan tentang apa yang sebenarnya berlaku kepada orang Islam yang tertindas. Jadi, melalui TikTok ini kita dapat ketahui masih terdapat orang-orang yang berfikiran positif dan kita perlu jauhi orang yang berfikiran negatif, kerana itu akan membuatkan diri kita untuk sentiasa berfikir negatif. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Malaysia ada membuat satu aktiviti di mana ia berkaitan dengan aplikasi TikTok ini. Sepatutnya aktiviti macam ni tidaklah berlaku terutamanya daripada Menteri Pendidikan sendiri kerana ia akan merosak reputasi ataupun pendidikan para pelajar di Malaysia. Banyak lagi aktiviti yang boleh dilakukan oleh Menteri Pendidikan tanpa menggunakan media sosial TikTok ini. Kerana seperti yang kita ketahui, TikTok mempunyai banyak keburukan daripada kebaikan. Walaupun kita tahu TikTok ni banyak keburukan daripada kebaikan, tapi hanya dengan pengharaman media sosial TikTok ini tidak mampu mengubah apa-apa, kerana penggunaannya adalah meluas daripada seluruh dunia. Oleh itu, cara yang paling efektif untuk kita mencegah penggunaan negatif aplikasi TikTok ini adalah dengan pendedahan awal mengenai dengan keburukan yang ada pada aplikasi ini. Seperti yang kita ketahui juga, sesuatu perkara yang lebih banyak keburukan berbanding dengan manfaatnya adalah lebih baik untuk kita tinggalkan. Kerana membuang masa itu adalah tidak baik untuk seorang Muslim. Oleh itu sebenarnya ibu bapa berperanan penting untuk mengawasi media sosial anak-anak mereka daripada mengunggah ataupun membuat video-video yang tidak sepatutnya berfaedah untuk diri ataupun masyarakat. Kerana pernah ada satu kes di Indonesia di mana seorang kanak-kanak maut kerana cuba untuk merakam sesuatu. Seterusnya adalah rakan-rakan. Seperti yang kita ketahui, kehidupan kita adalah lebih rapat dengan rakan-rakan. Jadi, rakan-rakan juga bertanggung jawab untuk menegur silap kawan kita. Sama ada ketika mereka mencuba menggunakan aplikasi TikTok untuk perkara yang tidak sepatutnya mereka gunakan. Tidak hanya video-video yang terdapat dalam aplikasi tersebut merupakan video-video yang bermanfaat, tetapi kita juga menggalakkan kawan-kawan kita untuk hanya mengunggah video-video yang bermanfaat untuk masyarakat Malaysia kongsi. Seterusnya adalah diri sendiri. Kita juga memainkan tanggungjawab yang penting untuk mengelakkan aplikasi penggunaan TikTok ini semakin ke arah negatif. Di mana kita sebagai seorang Muslim, kita tahu apa yang boleh ataupun tidak boleh kita unggah kepada masyarakat untuk tonton. Kerana kita mengetahui batas-batas yang telah digariskan dalam Islam menyuruh kita untuk menjaga marwah dan kehormatan diri, terutamanya bagi seorang perempuan. Sebenarnya, 3 individu ini memainkan peranan penting untuk mengubah TikTok ke arah mempunyai konten yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kerana orang yang mengunggah konten-konten dalam aplikasi TikTok tersebut hanyalah daripada diri kita sendiri. Kesimpulannya, generasi kita sekarang bukanlah diajar untuk menjaga diri, namun sebaliknya, ia menjual maruah diri secara percuma kepada orang lain. Oleh yang demikian, sebagai umat Islam, kita perlulah menjaga aib masing-masing. Wallahu a'lam. Jika anda rasa TikTok ini memberikan sesuatu yang baik untuk anda, maka gunakanlah dia dengan ke arah kebaikan yang memberi manfaat kepada anda. Tapi jika anda rasa TikTok ini adalah satu platform yang sangat memudaratkan, maka lebih baik anda tinggalkan benda yang buruk kepada diri anda supaya tidak mengundang apa yang tidak disukai oleh Allah dan memburukkan imej Islam dalam diri anda. Kesimpulannya, TikTok ini mempunyai kebaikan
kebaikan dan keburukan tersendiri. Justeru dari diri kita sendiri, sama ada kita ingin menggunakan TikTok tersebut ke arah kebaikan atau seorang mukmin. Oleh itu, kesimpulan daripada video kami yang berkaitan dengan TikTok ini, TikTok tidak hanya merosakkan penggunaan bahasa, namun juga melekakan. Oleh itu, penggunaan TikTok ini sebenarnya mempunyai keburukan yang lebih tinggi daripada kebaikan. Sekian sahaja video daripada kami yang berkaitan dengan TikTok. Semoga apa yang disampaikan mampu memberi pengajaran kepada diri sendiri dan orang lain. Sekian, terima kasih.